Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada tuan Nafis dan rakan-rakan kerangka. Ini adalah tajuk kita yang merupakan pengaruh ICT dalam pembentukan etika dan penetapan. Berikut adalah kumpulan kita. Nama saya Irania Nakupaniki dengan nombor matrik A24A3118 akan membentangkan untuk pengenalan. Penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi atau dipanggil sebagai ICT telah merevolusikan interaksi dan akses maklumat tetapi juga memberi banyak cabaran etika seperti privasi data, keselamatan cyber dan ketagihan digital. Oleh itu, terdapat juga penyebaran maklumat palsu yang menimbulkan polarisasi masyarakat dan ancaman keselamatan. Untuk menangani isu ini, pendekatan etika digital perlu diambil melalui pendidikan, pembentukan polisi yang seimbang dan teknologi yang melindungi data dalam konteks Malaysia. Terdapat Islam Madari dapat menyelaraskan ICT dengan nilai ketimuran serta kerjasama global yang diperlukan untuk isu perantas sempadan. Kesimpulannya, ICT bergantung pada usaha untuk mengarahkannya ke arah yang beretika dan berkeperimanusiaan. 1.0 iaitu definisi ICT, etika dan peradaban. Bagi 1.1 iaitu ICT, teknologi maklumat dan komunikasi. ICT merangkumi alat dan platform yang memproses dan mengakses maklumat secara digital, memainkan peranan penting dalam komunikasi, pembelian dalam talian dan interaksi sosial. Walaupun ICT memberi banyak manfaat kepada kita seperti kemudahan akses dan penggunaan media sosial, ICT juga menimbulkan pelbagai isu etika berkaitan privasi, tanggungjawab sosial dan kesan daripada AI yang memberi banyak kelebihan kepada negara kita terhadap kerajaan dan privasi kepada individu. 1.2 iaitu etika dalam ICT. Etika adalah prinsip moral yang membimbing tingkah laku dalam masyarakat. Dalam ICT, etika digital melibatkan isu seperti privasi data, keselamatan cyber dan kebebasan bersuara. Skandal Facebook Cambridge Analytica mencerminkan risiko penyalahgunaan data. Sementara syarikat teknologi berusaha mengatasi ketagihan teknologi dan cabaran yang ditimbulkan dalam kecerdasan buatan iaitu AI. Penerapan standard etika yang ketat adalah penting untuk melindungi hak individu dan integriti maklumat. 1.3 Peradaban digital dan pengaruh ICT. Ilmu adalah penggerak utama peradaban ICT dan menyokong globalisasi pengetahuan. ICT memudahkan pertukaran budaya tetapi mencipta jurang digital antara negara maju dan membangun. Platform e-dagang dan budaya pop seperti pop barat memperkayakan pengalaman tetapi tidak mengancam identiti tempatan. Ekonomi digital melalui aplikasi seperti Grab dan mata wang kripto membawa risiko kewangan. Akses pendidikan kini lebih terbuka tetapi jurang digital masih ada. Usaha dalam infrastruktur dan regulasi diperlukan untuk memastikan manfaat ICT dinikmati secara adil. Seterusnya, kita akan menunjuk terhadap pengaruh positif ICT dalam pembentukan etika dan penetapan. Seterusnya, ia meningkatkan akses kepada pendidikan dan pengetahuan. Kemajuan pada komunikasi dalam merevolusikan akses kepada pendidikan dan pengetahuan, menentukan kalangan geografi, ekonomi dan sosial. Melalui platform digital, pembelajaran kita boleh diakses oleh sesiapa sahaja dengan sambungan internet, menjadikan ilmu pengetahuan lebih demokratik dan inklusif. Contohnya, pembelajaran digital yang menggunakan platform seperti contohnya Google Scholar memerlukan akses pendidikan global terutamanya semasa pandemik. Selain itu, pustakaan digital yang menggunakan projek seperti Perpustakaan Digital Negara Malaysia merupakan akses ilmu sumber bersejarah dan demokrasi ilmu itu seperti Wikimedia yang ada mempunyai lebih 300 lebih bahasa dan skill yang membantu masyarakat kurang berkemampuan. Inisiatif global seperti Internet Afrika dan Ruang Bumi Indonesia telah menemukan jurang pendidikan antara pandang dan luar.
Seterusnya ialah buku-buku, interaksi global dan kesedaran sosial. Platform media sosial mempengaruhi corak interaksi dan memudahkan jaringan sosial global tetapi juga membawa cabaran kepada identiti budaya tempatan. Media sosial telah menjadi jabatan budaya yang menghubungkan masyarakat global. Platform seperti TikTok dan Instagram mempromosikan pertukaran budaya melalui fenomena seperti Gabra Challenge yang mengumpulkan tarian tradisional India ke peringkat antarabangsa. Di sisi lain, Facebook Groups memudahkan pekerjaan pengetahuan khusus seperti petani di Kenya yang belajar teknik pertanian moden. Gerakan sosial seperti Black Lives Matter membuktikan kekuatan media sosial sebagai alat perubahan dimulai dari Twitter pada 2013 yang berkembang menjadi protes global pada 2020 untuk syarikat multinasional menyumbang jutaan dolar untuk kesamaan kaum. Revolusi telekomunikasi telah mengubah landscape pekerjaan dan pendidikan. Alat seperti Zoom dan Microsoft Teams memberikan kerjasama tanpa kesempatan. Dengan Shopify melaporkan peningkatan produktiviti 20% selepas mengamalkan kerja jarak jauh. Dan dalam pendidikan, Universiti Terbuka Malaysia (UUM) menggunakan telekonferensi untuk menghubungkan pelajar di 40 lebih negara. Sementara teleperubatan di Pakistan memastikan akses rawatan kesihatan di kawasan konflik seperti Afghanistan. ICT sudah menciptakan penyebaran kesetaraan global tentang isu kritikal. Kereta akan menggunakan Twitter untuk menyerahkan mohon iklim pelajar dari 150 lebih negara iaitu Fridays for Future menekan petition dalam talian di Change.org berjaya menyebut 5 juta tanda tangan untuk menyelamatkan hutan Amazon. Semasa pandemik, platform seperti WhatsApp membantu New Zealand mengawal penularan COVID-19 melalui maklumat pantas. Kempen Me Too mendedahkan skandal seksual secara global mendorong reformasi undang-undang di Asia. Dengan interaksi budaya, kerja jarak jauh dan aktivisme digital ini menunjukkan bagaimana ICT bukan sekadar alat komunikasi tapi bergerak utama transformasi sosial dan ekonomi abad ke-20. ICT juga menjadi enjin perubahan ekonomi global, memacu pengembangan ekonomi, mencipta peluang perniagaan, pekerjaan dan inovasi kewangan. Revolusi ekonomi digital iaitu transformasi perniagaan dan kewangan ditangkan telah membawa transformasi besar dalam landscape perniagaan global. Platform seperti Shopee dan Lazada di Malaysia mencatat jualan melebihi 21 bilion dalam 2022. Sementara negara raksasa seperti Amazon mencipta 1.3 juta pekerjaan global dalam 2023. Inovasi tempatan seperti GrabMart di Asia Tenggara dengan Jumia di Afrika berjaya menyambungkan ratusan ribuan peniaga kecil ke pasaran yang lebih luas, membuktikan penting ekonomi digital untuk melakukan hubungan antara peniaga kecil dan penduduk global. Sektor fintech telah merevolusikan sistem kewangan tradisional. Tempat digital seperti GrabPay dan Alipay memudahkan transaksi tanpa tunai, sementara M-Pesa di Kenya menjadi contoh kejayaan inklusi kewangan dengan kadar penerasan 80% di kalangan penduduk dewasa. Cryptocurrency seperti Bitcoin terus mencapai sistem kewangan konvensional dengan nilai pasaran mencapai 1.2 trilion. Kejayaan sistem UPI India yang memproses 8 bilion transaksi sebulanan menunjukkan bagaimana teknologi boleh mendemokrasikan akses kewangan. Revolusi digital juga mencipta peluang pekerjaan baru yang transformatif. Platform freelancing seperti Upwork membolehkan pekerja dari negara membangun bersaing di pasaran global, sementara inisiatif seperti Digital Nomad Visa Estonia
menarik bakat teknologi antarabangsa di Indonesia. Gojek berjaya mencipta 2 juta pekerjaan, menunjukkan potensi ekonomi gig dalam menyelesaikan masalah pengangguran. Transformasi ini bukan sekadar mengubah cara kita berurus niaga, tetapi juga mencipta ekosistem ekonomi yang lebih inklusif dan dinamik. Selain itu, ICT juga memfokuskan accountability dalam sektor awam dan swasta melalui teknologi seperti e-kerajaan dan blockchain. Transformasi tabir urus dan etika melalui teknologi digital membolehkan kerajaan elektronik e-government menuju dan merevolusikan perkhidmatan awam dengan meningkatkan ketulusan dan kecepatan. Di Malaysia, Portal MyGov membolehkan rakyat menjalankan urusan seperti pembayaran cukai, pembaharuan lesen membantu dan menguntingkan tanam talian. Ini telah menurunkan birokrasi dan rahsia. Estonia, negara perintis e-kerajaan, menggunakan sistem e-residensi yang membolehkan pengurusahawanan global mengurus perniagaan antarabangsa secara digital. Kes terbaik adalah sistem biometrik Aadhaar India yang menyatukan data 1.3 bilion penduduk, memastikan bantuan kebajikan sampai kepada sasaran dan mengurangkan kebocoran dana sehingga 30%. Teknologi blockchain pula membawa keterusan tanpa penting dalam berbagai sektor. IBM Food Trust menggunakan blockchain untuk mengesang rantaian bekalan makanan, mencegah penipuan seperti daging palsu dengan rekod setiap langkah dari ladang ke pasar raya. Di Sierra Leone, blockchain digunakan dalam pilihan raya 2018 untuk menggunakan pengunting palsu, sementara World Food Programme (WEP) menggagiskan bantuan makanan kepada 10,000 pelarian Sri melalui sistem ini, memastikan keterusan tanah. Dalam sektor tenaga, Power Ledger di Australia membolehkan penggunaan menjual tenaga solar secara peer-to-peer melalui blockchain, mendemokrasikan akses kepada tenaga boleh diperbaharui. Gabungan e-kerajaan dan blockchain ini bukan sekadar meningkatkan kecekapan, tetapi juga membina asas etika dalam ketadbiran urus. Teknologi ini membuktikan bahawa inovasi digital boleh menjadi alat ampuh untuk memerangi rasuah, memastikan keadilan sosial dan mengukuhkan kepercayaan awam terhadap institusi. Pengaruh positif ICT dalam membentukkan etika dan peradaban tidak dapat dinafikan. Dari pendidikan inklusif hingga ekonomi digital yang dinamik, ICT telah membuka pintu kepada kemajuan yang lebih adil dan telus. Namun, kejayaan ini perlu diseimbangkan dengan regulasi yang melindungi privasi dan mengurangkan jurang digital. Dengan kerjasama global, ICT akan terus menjadi pembangkit kepada Teknologi maklumat dan komunikasi, ICT membawa banyak manfaat, namun perlu menimbulkan kesan negatif terhadap etika dan peradaban manusia. Ancaman privasi dan maklumat palsu mengubah cara manusia interaksi, bekerja dan berfikir. Masuk Rasmum 2012, organisasi yang mendidorong ICT menggabungkan kesempatan geografi dan mempercepatkan pertukaran budaya, tetapi mewujudkan jurang digital antara negara maju dan membangun, menjejaskan keadilan sosial serta membangunkan ekonomi, pendidikan dan inovasi. Dalam pendidikan, ICT memudahkan pembelajaran sepanjang hanya melalui e-pembelajaran dan sumber terbuka, menyukai peringatan kemahiran dan ekonomi berasaskan pengetahuan. Namun, media sosial menceraikan nilai budaya tempatan akibat dominasi dengan global, menimbulkan dilema identiti. Algoritma dan maklumat palsu pula mengancam kestabilan sosial jika tiada etika penggunaan. Kesimpulannya, ICT ialah alat informasi berkuasa namun perlu diurus secara inklusif bagi merebakkan jurang digital tak menyeimbangkan kompensasi dengan nilai tempat. Nama saya Emma Lexmi Somosundo, nombor matrik adalah A24A3550. Hari ini saya akan membentangkan tajuk cabaran etika dalam era ICT.
Teknologi maklumat dan komunikasi memang membawa banyak manfaat, namun pada masa yang sama, ia turut menimbulkan pelbagai cabaran etika yang serius. Antara cabaran utama ialah ancaman terhadap privasi dan keselamatan data serta penyebaran maklumat palsu yang mencetuskan polarisasi masyarakat. Pertama, kita lihat kepada ancaman privasi dan keselamatan data. Kebocoran maklumat peribadi kini menjadi isu global. Contohnya, kes Cambridge Analytica pada tahun 2018 mendedahkan penyalahgunaan data 87 juta pengguna Facebook untuk memanipulasi politik. Di Malaysia pula, kebocoran data Masa Tentera pada 2022 mencetuskan kebimbangan tentang keselamatan maklumat kesihatan awam. Selain itu, kerajaan dan syarikat seperti Google dan Meta juga mengumpul data pengguna tanpa kebenaran yang jelas yang boleh membawa kepada diskriminasi algoritma dan pemasaran digital. Jenayah cyber turut menjadi ancaman besar seperti serangan ransomware WannaCry yang menjejaskan lebih 200,000 sistem di seluruh dunia. Di Malaysia, kes penipuan melalui SMS palsu Pos Malaysia pada tahun 2023 menyebabkan kerugian mencecah 50 juta. Semua ini menunjukkan keperluan untuk undang-undang perlindungan data yang lebih kukuh, peningkatan kesedaran awam serta kerjasama global dalam keselamatan cyber. Seterusnya, cabaran kedua ialah penyebaran maklumat palsu dan polarisasi masyarakat. Berita palsu berkaitan vaksin COVID-19 serta isu-isu sensitif seperti kaum dan agama telah mencetuskan ketegangan sosial. Teknologi deepfake juga memburukkan keadaan seperti video palsu Presiden Jokowi yang tular pada 2023 dan digunakan untuk menipu orang ramai. Media sosial pula menyumbang kepada polarisasi dengan mencipta echo chambers di mana pengguna hanya melihat pandangan yang sama dengan kepercayaan mereka. Ini jelas berlaku dalam kes Gosford pada 2020 dan juga dalam suasana politik di Malaysia. Akibatnya masyarakat semakin berpecah dan mudah terpengaruh oleh maklumat berat sebelah. Untuk mengatasinya, penting untuk meningkatkan literasi media, mengawal algoritma kandungan dan mengalahkan masyarakat menyema maklumat dari pelbagai sumber. Selamat pagi Doktor dan semua, saya Sharina M. Subramaniam, nama matrik A24A3087. Hari ini saya akan membentangkan tajuk ketagihan teknologi dan kesan sosial yang merangkumi pelbagai aspek negatif daripada penggunaan teknologi secara berlebihan dalam kehidupan seharian. Perkembangan teknologi ICT di Malaysia telah membawa banyak manfaat seperti campaian maklumat yang pentas. Namun jika disalahguna, ia boleh menantangkan kesan negatif pertamanya kepada kesihatan mental dan hubungan sosial. Oleh itu, penggunaan teknologi perlu dikawal secara beretika. Kajian menunjukkan bahawa remaja yang menghabiskan lebih 3 jam sehari di media sosial mempunyai risiko kemurungan yang tinggi. Ini disebabkan oleh perbandingan sosial yang tidak disiap. Antara kesan lain ialah gangguan tidur, penurunan harga diri dan program produktiviti. Di Jepun, fenomena Hikikomori menunjukkan penggunaan sosial melampau akibat ketagihan digital. Di Malaysia pula, nilai kekeluargaan seperti makan malam bersama semakin terjejas kerana setiap ahli sibuk dalam peranti masing-masing. Satu lagi kesan ketagihan teknologi ialah penyalahgunaan pusat internet untuk berjurian. Permainan ini menarik minat pelbagai peringkat umur dan boleh menghancurkan kehidupan kekeluargaan jika tidak terkawal. Ketagihan pornografi adalah satu isu besar. Akses percuma kepada kandungan lucah menjadikan kanak-kanak, remaja dan dewasa terdedah kepada pergarut negatif. Ini boleh membawa peningkatan kes rogol, pedofilia dan kehamilan luar nikah. Kanak-kanak yang terlalu lama menghadap skrin berisiko mengalami kelewatan dalam pertuturan dan perkembangan sosial. Dalam pendidikan pula, teknologi mendorong pelajar menjalin maklumat tanpa memahami, sekaligus mengembangkan disiplin minimum. Seterusnya, teknologi juga menjadikan saluran penyebaran budaya asing yang bertentangan dengan nilai tempatan. Pengaruh LGBT contohnya semakin diterima melalui media sosial. Ini boleh mengungkap identiti nasional dan nilai keagamaan masyarakat. Untuk menangani isu ketagihan teknologi ini, beberapa cadangan boleh dipikirkan. Pertama, pendidikan kesedaran digital perlu diperkenalkan sejak peringkat awal di sekolah dan komuniti. Ini dapat membantu penggunaan teknologi yang bijak dan bertanggungjawab. Kedua, amalan mengaitkan masa penggunaan peranti atau screen time perlu diterapkan agar penggunaan dapat mengekalkan keseimbangan antara dunia digital dan
kehidupan sebenar. Seterusnya, ibu bapa memainkan peranan penting dalam memantau dan serta membimbing anak-anak terhadap penggunaan teknologi. Dari segi perundangan pula, penguatkuasaan yang lebih tegas diperlukan untuk menjadikan akses kepada laman web berunsur lucu dan perjudian. Akhir sekali, aktiviti sosial dan fizikal di peringkat komuniti harus digalakkan bagi mengurangkan ketergantungan terhadap teknologi dan meningkatkan interaksi sosial yang sihat. Selamat sejahtera semua. Hari ini saya akan membincangkan tentang ketidaksamaan digital atau digital divide. Ini merujuk kepada jurang akses dan penggunaan teknologi antara kumpulan masyarakat yang berbeza. Salah satu cabaran utama adalah jurang akses teknologi. Berdasarkan laporan MCMC 2024, liputan 4G di kawasan bandar mencapai 87%, manakala di luar bandar hanya 62%. Situasi ini menjejaskan pelajar luar bandar, terutamanya semasa pembelajaran dan pengajaran di rumah PDPR. Selain itu, petani dan warga emas juga tercicir dari arus digital, manakala golongan B40 dan warga tua menghadapi kesukaran mengakses e-perkhidmatan. Di samping itu, kemajuan teknologi seperti kecerdasan buatan AI dan robotik menggantikan kerja tradisional, contohnya chatbot dan otomasi kilang. Fenomena ini menyebabkan wujudnya technological unemployment atau pengangguran akibat teknologi, sekaligus meningkatkan keperluan untuk latihan semula dan peningkatan kemahiran. Kesannya, jurang pendidikan dan pekerjaan semakin melebar, pengangguran serta ketidakadilan sosial turut meningkat. Ini membawa kepada pembentukan masyarakat dua kelas, mereka yang mempunyai akses teknologi dan mereka yang tidak. Untuk mengatasi masalah ini, kita perlu membangunkan infrastruktur inklusif dengan meluaskan capaian internet ke seluruh negara. Literasi digital juga harus dipertingkatkan merentas semua usia dan lapisan masyarakat. Selain itu, dasar sokongan untuk latihan semula dan peralihan tenaga kerja adalah penting. Akhir sekali, regulasi perlindungan data seperti GDPR dan UU-PDP perlu diterapkan bagi melindungi pengguna. Kesimpulannya, usaha bersama antara kerajaan, sektor swasta dan masyarakat amat penting untuk mengurangkan ketidaksamaan digital demi kesejahteraan semua. Berikut adalah pengembangan strategi pengukuhan etika ICT dalam beberapa isu. Yang pertama, mengenai maklumat ancaman digital melalui peranan ibu bapa. Dalam era digital ini, pengguna perlu bijak melalui menilai maklumat dengan melakukan verifikasi silang melalui berbagai sumber dan menuju pandangan agama yang sahih. Peranan ibu bapa sebagai pendidik utama anak dalam menghadapi ancaman digital amat kritikal. Sebagaimana peribahasa Melayu, bentuk perlu piala tapi rupanya. Pendidikan nilai dan agama perlu digunakan sejak kecil lagi. Profesor Diraja Tunku Aziz menegaskan bahawa rumah adalah universiti pertama dan ibu bapa adalah profesor pertama bagi anak-anak. Jadi, ibu bapa perlu memberi nasihat berterusan tentang bahaya pandangan negatif di internet. Meletakkan komputer di ruang terbuka rumah tapi bukan dalam bilik tertutup. Menetapkan hak masa pengguna peranti dan mengaktifkan kawalan ibu bapa iaitu parental control dalam enjin carian. Selain itu, memberikan contoh kesan guru interaksi yang selamat di internet kepada anak-anak. Selain itu, untuk mengatasi pengaruh budaya barat dan pengawalan aktivitas cyber yang merupakan kukuh pendidikan sekolah sebagai penting melawan pengaruh budaya barat adalah melalui pendidikan agama sejak kecil lagi. Pemilihan merupakan sembahyang yang baik dan mengisinya masa lapang dengan aktiviti yang berfaedah. Selain itu, agama politik diperlukan dengan menggabungkan pengukuhan agama, pengembangan sekolah, pengukuhan undang-undang, pendidikan nilai bumi, dan tingkatan proaktif awal untuk elak runtuhan moral dan pastikan penggunaan internet selaras dengan norma pertempatan atau Islam. Peranan dan sekolah dalam memandang aktiviti
pelajar, terutama pengguna internet, amat penting untuk mengatasi pengaruh budaya barat dan keamanan cyber. Mengikat sekolah mengikat laman web yang tidak sesuai untuk pelajar, menyebabkan Seterusnya dengan pendidikan dan literasi digital. Pada peringkat awal, literasi digital perlu dibina sejak di sekolah rendah dengan memasukkan model asas keselamatan cyber, tanggungjawab penggunaan media sosial dan prinsip privasi ke dalam kurikulum. Melalui pendekatan bersepadu ini, murid bukan sahaja mahir menggunakan piranti dan aplikasi, tetapi juga peka terhadap risiko seperti penipuan dalam talian, penyebaran maklumat palsu dan penyalahgunaan data pribadi. Guru-guru pula harus dibekalkan alat bantu mengajar, bahan interaktif dan latihan berkala untuk memastikan kaedah pengajaran sentiasa relevan dengan pembangunan teknologi. Di peringkat pengajian tinggi dan latihan profesional, kursus-kursus berfokus kepada etika cyber, undang-undang ICT dan pengurusan risiko digital harus diwajibkan bagi urusan kejuruteraan, sains komputer dan pembangunan presiden. Bagi pengguna umum dan pembangun sistem, program latihan berterusan seperti banking, phishing simulation, seminar privacy by default dan sijil etika hacking boleh ditawarkan oleh badan kerajaan, institusi akademik dan industri swasta. Dengan cara ini, kesedaran etika menjadi budaya yang berterusan, bukan sekadar liputan teori sekali-sekala. Nombor 4 adalah polisi, standard dan tata kelola. Untuk menjamin pelaksanaan yang konsisten, standard kebangsaan seperti piawaian privasi data, misalnya Migrid, GDPR dan garis banduan audit etika harus diperincikan dengan manual tata kelola ICT. Pada satu badan pemantau bebas boleh ditubuhkan untuk menilai dan mengesahkan pematuhan organisasi termasuk agensi kerajaan dan syarikat teknologi besar terhadap standard tersebut. Melalui mesyuarat berkala, forum rakyat dan laporan tahunan, semua pihak berpeluang memberikan maklum balas dan mencadangkan penambahkan sekaligus memastikan dasar sentiasa dinamik dan responsif kepada cabaran baru. Yang akhir sekali adalah teknologi beretika dan radikal bentuk tanggungjawab. Dalam fasa radikal bentuk produk dan sistem, prinsip ethics by design harus dimasukkan sejak peringkat konsepsi. Setiap keputusan teknikal daripada pemilihan model AI hingga pelaksanaan pengumpul data perlu melalui ethics impact assessment untuk menilai kesan sosial, potensi bias dan risiko keselamatan. Dokumentasi yang lengkap tentang proses tersebut hendaklah disimpan dan dikaji semula secara berkala oleh pasukan bebas etika teknologi. Secara kesimpulannya, ICT telah mengubah sosioekonomi dan budaya Malaysia dengan memudahkan akses maklumat dan menyokong idagang secara pendidikan. Namun, ia juga membawa cabaran seperti krisis akhlak, ketagihan media sosial dan penyebaran maklumat palsu yang mengancam nilai kemanusiaan. Pendidikan literasi digital dan etika pengguna perlu diperkasakan melalui kerjasama antara kerajaan, sekolah dan ibu bapa. Malaysia perlu menyeimbangkan kemajuan teknologi dengan pemeliharaan nilai murni agar globalisasi tidak menjadi alat penjajahan pemikiran, tetapi sebagai jambatan untuk kecemerlangan bangsa. Terima kasih.